Dia ada dua mazhab yang berbeza pendapat tentang tunjuk muka di TikTok ataupun di media sosial di TikTok. Ada pendapat mengatakan wajib dan perlu, ada, kena tunjuk muka. Ada pendapat kata tak perlu pun tak apa. Jadi kebanyakan masa kita nasihatkan kepada klien-klien kita, jangan jadikan muka kita adalah muka yang dominan dalam bisnes kita. Apa tu maksudnya tuan? Maksudnya kita ini adalah wajah kepada bisnes, satu-satunya wajah. Maksudnya apa tu? Semua produk kita promosikan guna muka kita. Semua media sosial, syarikat atau produk ada muka kita. Semua poster, website, billboard, banting, banner, semua ada muka kita. Hari-hari Muka kita. Memang itulah yang kita buat. Sebab kita adalah satu-satunya duta ataupun satu-satunya orang yang mempromosikan bisnes kita. orang lain tak promosi. Orang lain promosi, tetapi kita ni sangat dominan lah. Sehingga orang lain promosi pun, di sebelah orang lain tu ada banting muka kita. Dia begitu. Jadi kita menasihatkan klien-klien kita supaya tidak bergerak ke arah itu. Apabila kita meletakkan wajah kita, diri kita sebagai muka depan kepada perniagaan kita, kita ini sedang mendedahkan perniagaan kita itu ataupun jenama kita itu kepada risiko-risiko peribadi kita. Sebagai contoh, jika kita bergaduh dengan orang di kedai makan kerana orang itu menyimbah air kepada kita, ada satu hamba Allah tu dirakam. Waktu itu kita sedang marah-marah, kita sedang maki-maki, walaupun sebelum itu kita dah disimbah. Jadi satu Malaysia lah akan kata kita ni owner yang suka maki-maki, berlagak kaya, suka-suka maki orang di kedai makan. Sedangkan kita tak buat begitu. Bukan itu perkara sebenarnya. Sudah tidak ada lagi lah yang dikatakan nak damage control tu, dah tak ada. Sebab sekali video tu keluar di mana-mana media sosial, terutama di TikTok, memang dia akan berada di situ selama-lamanya. Itu akan menyebabkan branding jenama kita itu jatuh. Dan jika ada gerakan hendak memboikot, dia bukan gerakan memboikot produk, dia gerakan memboikot kita. Maksudnya di sini, jika kita keluarkan produk baru pun, orang masih akan boikot. Jadi semua perniagaan kita itu betul-betul bergantung kepada tingkah laku kita. Itu yang berbahaya kalau kita letakkan wajah kita ni sebagai wajah yang dominan ataupun the only person yang menjadi spokesperson kepada syarikat. Kita akan berkongsi risiko peribadi dengan jenama dan perniagaan kita. Itu sangat berbahaya. Tapi mazhab yang mengatakan kita kena tunjuk muka kita sampai semua orang kenal kita, supaya orang percaya kita. Mengapa mereka berpegang pada mazhab itu? Baik, yang mengatakan bahawa tunjuk muka lebih baik itu kerana mereka berpegang kepada orang akan lebih percaya jika ada the person di belakang brand itu. Itu orang akan percaya. Dan itu betul. Tetapi kita di sini tidak mengatakan mazhab itu tidak betul. Kita hanya mengatakan mazhab tidak tunjuk muka itu ataupun tidak menjadi dominan itu lebih kurang mudaratnya daripada menunjukkan muka. Sebab menunjukkan muka ni kelebihannya besar, dia punya kekurangan ataupun dia punya kelemahan juga besar. Saya bagi contoh saya berikan contoh. Jika kita jual produk A dan orang membeli kerana muka kita, barang tak sampai kerana salah post ataupun salah pihak kurier, yang dimaki bukan pihak kurier, yang dimaki bukan produk itu, yang dimaki kita. Dia katanya kita yang menipu. Tetapi jika yang menjual itu ataupun produk itu dibeli kerana orang percayakan produk itu, mereka tak akan buat begitu. Mereka akan faham sama ada mereka akan salahkan pihak kurier atau mereka akan faham bahawa ada isu-isu teknikal, bukan isu founder ataupun orang yang berada di depan itu. Kita dapat lihat puan, banyak contoh-contoh di luar sana, orang memboikot bukan kerana produknya tidak bagus, tapi kerana perangai foundernya yang orang tidak suka. Contohnya foundernya tiba-tiba ceraikan isteri, tiba-tiba pukul anak, tiba-tiba berjalan bawa kereta accident, langgar orang. Founder-founder yang
bergaduh di kedai makan. Ini semua banyak contoh yang kita boleh tengok. Apabila mereka itu diboykot, bukan produknya yang diboykot, tetapi orangnya tu yang diboykot kerana dia sudah berkongsi risiko. Apabila dia tunjuk muka dia di hadapan, dia sudah berkongsi risiko. Samalah macam kita. Kita tidak dominan. Wajah kita ni tidak dominan, tapi kita tunjuk muka tetapi kita tidak dominan. Di belakang kita ada ramai trainer-trainer yang lain yang orang boleh kenal. Orang boleh tahu siapa, oh ni ABS, ni ABS. Berbeza dengan setengah-setengah trainer yang sangat dominan mukanya. Jadi itu pada hemat kami lah, untuk perniagaan lebih baik kita guna mazhab yang kedua lah, supaya lebih tahan lama. Maksud mazhab yang kedua ni dari segi teknikalnya lah. Apa tu? Di mana tu perbezaan mazhab pertama tu dengan yang kedua? Okey. Dari segi teknikalnya, mazhab yang pertama itu, mazhab yang menunjukkan muka itu, dia lebih menggunakan personal marketing. Dia menggunakan kaedah personal marketing. Bermakna mereka ini tunjuk muka, tunjuk kehidupan, tunjuk anak, tunjuk jalan kaki dengan siapa, bila bersenam, masuk gym, pergi spa, ni semua dia tunjuk. Ini personal marketing. Sebab itu bila kita kata tadi, yang pertama tadi, personal marketing ini dia akan berkongsi risiko dengan kita punya brand ataupun syarikat kita. Tapi mazhab yang kedua ini, iaitu mazhab yang tak tunjuk muka ni, bila kita gunakan mazhab kedua, kita ada banyak cara, lebih banyak cara dan lebih luas kaedah yang kita boleh pakai. Sebagai contoh, kita boleh gunakan database marketing, kita boleh gunakan micro influencer marketing, kita boleh gunakan website marketing, kita boleh guna pelbagai kaedah marketing yang tidak perlu tunjuk muka kita, yang tidak perlu mengheret peribadi kita dalam produk ataupun brand itu, yang tidak perlu kita berpura-pura. Konon-kononnya sebab jual kurma ajwa kan, jadi kenalah setiap masa nak live tu depan masjid. Ya, kurma ajwa kan, orang makan kurma ni kan. Jadi tak perlu begitu. So siapa-siapa pun, kalau kita tak letak muka kita di depan, siapa-siapa pun Tok Imam boleh menjadi muka kita, sebab dia memang di masjid. Jadi kita boleh upah Tok Imam. Setiap kali Tok Imam nak bagi ceramah, ataupun setiap masjid-masjid tu yang nak berikan ceramah, kita bagi sumbangan. Contohnya letakkan kurma itu, packing kurma, paket kurma itu di atas meja ceramah itu. Jadi biarlah orang tengok. Jadi itu satu cara yang kita boleh guna jika kita tak meletakkan muka kita. Sekarang bayangkan pula, di paket kurma tu ada muka kita. Tak ke pelik Tok Imam nak letak sebelah meja dia tu untuk promosikan atau sekadar produk placement. Bayangkan pula jika kita nak gantung banner kurma di masjid-masjid, di pagar-pagar masjid, ada muka kita, kan pelik. Sebab kalau tak gantung muka, orang tak kenal brand tu. Sebab orang tak kenal brand kurma kita, orang kenal brand kita, muka kita. Jadi mahu tak mahu mesti kita letakkan muka kita di situ, baru orang beli. Kebetulan pula lepas kita letak 200 banner di 200 masjid, besok keluar pula berita, kita kahwin 2. Satu masjid marah. Sudah. 200 masjid boykot kita. Abang Bomba pun tak boleh tolong. Abang Bomba pun tak boleh tolong. Ini api sudah marah, Abang Bomba pun tengok saja. Jadi itu dia punya banyak risiko-risikonya. Kita tak kata 100% menunjukkan muka itu marketing yang buruk, tidak. Tapi dia lebih banyak mudarat lah, kerana dia berkongsi dengan risiko peribadi. Risiko peribadi kita tu dia berkongsi dengan begitu besar sekali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah dia beberapa sudut pandangan berkenaan dengan marketing di TikTok. Sama ada kita nak gunakan muka kita ataupun kita gunakan kaedah lain. Dalam buku ni ada dituliskan juga satu muka, tak silap saya, tentang bagaimana kita boleh memanfaatkan kelebihan orang panggil UGC, User Generated Content, yang mana UGC ni adalah kaedah kita menggunakan micro influencer, dan ada kebanyakan micro influencer ni tak tunjuk muka pun dan dia masih boleh buat jualan yang baik. Jadi dalam ni ada diterangkan dan ada dimasukkan strategi-strategi menggunakan UGC, User Generated Creator Content. Dan UGC ni tuan-tuan dan perempuan, dia adalah strategi yang dijangka akan bertahan berpuluh-puluh tahun lagi. UGC ni
Walaupun muka kita dah tua, tapi UGC tetap fresh. Bukan kita dah tua puan, kita dah mati pun UGC tetap fresh. tetap relevan, Ya, tetap relevan. Sebab dia lebih mudah diterima kerana setiap micro influencer ni dia ada dia punya orang yang dia dapat dipengaruhi oleh mereka.